Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan pada pagi ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, biar tahu jangan keliru, dan tajuk subhanallah yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan, iaitu puasa sewaktu sakit dan musafir. Dan kita bawakan sebagaimana biasa bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini yang berbahagia, Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Allahu Akbar. Anak sihat Alhamdulillah Ustaz. Macam puasa nampak. Nampak aja puasa Ustaz. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semestinya kami di Tanyalah Ustaz juga mengucapkan salam nuzul Quran. Marilah sama-sama kita menghayati Ramadan ini dengan kita memperbanyakkan tilawatul Quran dan juga tadarus serta mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mungkin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk tajuk kita bagi edisi 17 Ramadan 1442 Hijri dan juga bersamaan dengan hari Khamis 29 April 2021. Jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami 1800 881677 atau paling mudah, paling cepat, terus sahaja hantarkan menerusi komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sharekan, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan semestinya Ustaz, bukan mudah untuk menjalani norma baru terutamanya di musim Ramadan ini Ustaz, dan juga Aidilfitri kita juga kita raikan dalam keadaan norma baru, dan kita berdoa mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini Ustaz, puasa sewaktu sakit dan musafir, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Baik, di Anas, terima kasih semua kru-kru dan juga penerbit Tanyalah Ustaz pada pagi ini insya-Allah di kesempatan waktu sempena nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran. Kan di sana ada secara berperingkat diturunkan Al-Quran, kemudian ada yang diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar dan sebagainya. Jadi pada tajuk kita ini iaitu puasa sewaktu sakit ataupun dalam keadaan musafir. Kita renung kepada ayat Al-Quranul Karim dalam suratul Baqarah ayat ke-183 dan juga 184 yang selalu kita baca mengenai dengan puasa, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian disambung ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah tu'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
inilah kata kunci perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah berkenaan dengan puasa sewaktu orang itu sakit mungkin, dalam perjalanan musafir mungkin. Mana di sana ketetapan puasa itu kita ambil daripada ayat yang pertama diwajibkan. Tetapi di sana fa inna ma'al usri yusra, kemudahan yang Allah berikan, kepayahan itu ada kemudahannya. Iza tadayya tawassu', kaedahnya bila sempit dia akan jadi luas dan sebagainya. Maka di sana mungkin dalam perjalanan itu ada kesempitan dari segi kata kekuatan untuk meneruskan perjalanan musafir ataupun dalam keadaan dia itu sakit dan sebagainya. Sebab di sana saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ancaman bagi mereka yang berbuka puasa tanpa uzur. Di situ man iftara yauman fi Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu biha au maradin. Maksudnya dia tidak dibenarkan oleh syarak wa imma apa sekalipun ataupun dia bukan kerana sakit dan sebagainya. Kemudian dia menggantinya lam yaqdihi insamahu dahar, tidak terqada. Riwayat ada tidak terqada akan puasanya setahun. Insamahu sekiranya dia berpuasa sekalipun untuk menggantikan. Mana di sana ada kalimah perkataan min ghairi rukhsah, tanpa kebenaran syar'i. Maknanya siapa jua yang bulan Ramadan ini tanpa kebenaran syarak tiba-tiba dia berbuka puasa. Maknanya di sana yang kita nak bincang nantinya ialah mengenai orang sakit, maknanya ada kebenaran. Musafir ada kebenarannya, ada rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kelonggaran bagi mereka yang bermusafir, bagi mereka yang sakit dan sebagainya. Tapi di sana sakit itu ada sakit yang rukhsah tahu. Bukan semua jenis sakit. Tanya, nah kenapa tak puasa? Alah, tangan saya terkena pisau lah tadi. Kuku sikit. Tak boleh puasa. Sakit kena pisau tak boleh puasa ke? Contoh dia kan. Mana itu bukan rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah, mudah-mudahan dalam masa 2 jam kesempatan yang ada, walaupun nampak macam tak cukup masa, tapi insya-Allah mudah-mudahan mungkin ada perkara-perkara yang kronik yang perlu kita bincangkan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih bagi Ustaz untuk mukadimah yang cukup menarik. Dan Ustaz, kalau kita renung dan muhasabah, kalau orang nak pergi umrah, pergi haji, dia ada kursus dia. Di puasa jarang kita dengar nak pergi mana bagi kursus puasa. Jarang dengar kursus puasa ni, subhanallah. Jadi dengan adanya program-program seperti Tanyalah Ustaz ini, mudah-mudahan memberi sedikit gambaran dan membantu kita untuk kita meraih puasa yang berkualiti insya-Allah, dengan kita menjaga perkara sebagaimana yang disebutkan oleh yang berbagai ustaz untuk kita fokus pada hari ini, puasa sewaktu sakit dan musafir. Dan soalan yang pertama Ustaz, kita ingin raikan di Facebook. Sahabat kita bertanya, Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan berbuka untuk orang sakit dan musafir, tetapi perlu diganti puasanya dan dikenakan fidyah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ya, ini satu kelonggaran rukhsah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah berikan kepada sang musafir mengenai solat qasa ataupun jamak. Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Iaitu rukhsah kelonggaran bagi orang musafir. Sebagai contohnya untuk musafir. Musafir ini dia ada banyak masyakkah, dia banyak kesusahan dia, perjalanan dia memenatkan. Ini berpandukan bagaimana sirah perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menaiki unta mungkin, kaldai mungkin, kuda mungkin. Maka untuk merentas sahra, padang pasir kan, maka dia adalah satu benda yang sukar. Maka di sana dibenarkan untuk berqasa ataupun memendekkan solat atau menjamakkan dia. Maka begitu juga Allah tidak menghendaki akan hamba itu harajun, iaitu kesusahan kepada hambanya. Maka Allah bagi kemudahan bagi sang musafir ataupun orang sakit itu untuk meninggalkan puasanya pada hari berkenaan. Kemudian fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka dia ganti semula. Maksud ganti semula pada masa dia lapang. Bila sampai ke destinasi, sebagai contoh, dia bermukim mungkin, ataupun dia bermastautin di suatu tempat,
maka hendaklah dia menggantikan semula. Maka hikmahnya di situ supaya hambanya ini tidak meninggalkan kewajipan dalam bentuk apa jua sekalipun. Kalau tinggal sekalipun dia perlu menggantikan semula. Adapun di segi fidyah tadi, sekiranya puasa yang ditinggalkan itu melampaui Ramadan yang akan datang, barulah dia dikenakan fidyah. Ataupun sakit-sakit yang tertentu yang akan kita bincangkan nanti, yang mana dia tak perlu berpuasa dia hanya perlu membayar sahaja kerana kesakitan itu mungkin berlarutan sepanjang hidupnya ataupun kerja yang berat sepanjang hidupnya dan sebagainya. Itu yang akan kita bincangkan mengenai fidyah sahaja. Jadi yang musafir sakit ini dibenarkan kerana Allah tidak nak hambanya fi harajin, dalam keadaan kesusahan dalam melakukan ibadat. Satu yang sebut tadi fa inna ma'al usri yusra tadi. Kemudahan, kesusahan ada kemudahannya. Begitu juga Allah tak nak kepada hamba itu harajun, kesusahan. Jadi untuk memudahkan hambanya, maka Allah benarkan hamba-hambanya ketika musafir atau sakit untuk meninggalkan puasa pada ketika itu, kemudian digantikan selepasnya apabila dia keadaan sihat, segar bugar dan sebagainya. Sebab itu bila orang tak menggantikan, hukumnya berdosa. Contoh dia tinggal puasa bulan ni, kemudian lepas Ramadan masuk Syawal. Selepas pada 1 Syawal dia dah wajib qada dah. Sebab dia dah mampu untuk qada. Kecuali tak mampu. Kalau dia tak qada juga sehingga masuk bulan yang tahun yang berikutnya masuk Ramadan, itu yang dikenakan fidyah. Dan dia kena taubat kepada Allah. Kalau dia mampu maksudnya dia dah boleh ganti dah. Maksudnya anak berhutang dengan ustaz, dah tempoh masa dah sampai, perlu dah bayar, dah ada dah duit tu untuk bayar, tapi anak tangguh. Itu tidak sewajarnya. Kalau kita berhutang dengan orang, kita dah mampu bayar, tiba-tiba kita tak bayar. Maka hutang Allah aula, lebih aula kita bayar segera. Sehingga ulama kata menjadi satu dosa kalau kita menangguhkan hutang itu sehingga masuk Ramadan yang akan datang. Oleh kamu degil juga, penalti satu cupak. Satu cupak penalti dia panggil. Maknanya kena bayar denda kerana melampaui tahun yang berikutnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan di talian Ustaz pada ketika ini kita ada pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Anas. Ya. Salam Nuzul Quran. Ya, salam Nuzul Quran. Apa khabar Kak Nurhayati Ismail? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Saya ada, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kak Ya ada 2 soalan. Pertamanya, adakah seorang pemandu lori kontainer atau bas persiaran yang berulang-alik dalam jarak jauh dikira sebagai musafir? Ya. Dan adakah keringanan ke atasnya untuk tidak berpuasa? Lagi satu soalan Ustaz. Bolehkah Ustaz bagi pencerahan tentang bolehkah mengenai kewajipan seorang anak lelaki mengqadakan puasa kedua ibu ayahnya yang uzur atau yang telah meninggal dunia? Atau adakah sekadar cukup membayar fidyah sahaja? Itu saja soalan Kak Ayat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan yang cukup menarik daripada Nurhayati Ismail. Bertanya tentang hukum mengqadakan bagi pihak ibunya seorang anak lelaki dan juga pemandu lori Ustaz. Pemandu lori Wakilnya Ustaz. Baik. Kita ambil pemandu lori atau bas kan. Mana-mana jarak yang membolehkan dia qasar, jamak qasar, jamak dia lain ni jamak qasar Kalau jamak ni kalau kita tak musafir pun boleh, hujan lebat dan sebagainya kan. Cuma yang membenarkan mana-mana permusafiran yang membenarkan seorang itu untuk qasar. Jaraknya kalau ikut tu kita biasa masyhurnya dengan 90 kilo, 56 batu yang masyhur. Tapi setelah disemuk ada juga pandangan kata 89 kilo. Kemudian Saudi pula yang terkini dia kata lebih kurang 84 ke 85 kilo. Sebab dia kira 2 hari perjalanan unta. Mana dia kajian semula. Tak apalah kita ambil tengah-tengah, ambil 89 90 okeylah. Mana-mana yang musafir, contohnya driver bas, pemandu lori kontainer dan sebagainya, musafir dia itu melebihi daripada 89 kilo, maka layak untuk dia untuk berbuka puasa. Sekiranya, dengar baik-baik sekiranya bebanan kepada dia, kepenatan dan sebagainya dengan sebab berpuasa menyebabkan dia tak boleh nak pandu lori ataupun bas sampai ke destinasi, maka ketika itu dia dibenarkan untuk berbuka. Kemudian selepas daripada hari raya yang pertama, dia driver bas pun bukan hari-hari juga, kadang-kadang ada waktu rehat dia kan. So di hari rehat itu dia wajib menggantikan semula.
fa'iddatun min ayamin ukhra, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain yang mana dia mampu untuk ganti. Itu kaedah dia kalau driver, pemandu lori, pemandu bas dan sebagainya. Tak kira lah siapa pun jua yang macam tu kan. Okey, soalan yang kedua berbalik kepada menggantikan puasa ayah bondanya yang telah meninggal. Okey, kita tengok dulu betul tak ayah bonda yang meninggal tadi? Betul. Sekiranya dia meninggal, ayah bonda kita itu meninggal, ketika dia meninggal itu dia mampu untuk qada, tapi dia tak qada, ada keadaan dia tu. Maka ketika itu wajib kita mengeluarkan fidyah untuk dia. Okey, maksudnya di situ kalau dia mampu dia tak puasa. Dia boleh tapi dia tak puasa. Begitu juga anak tadi boleh menggantikan puasa ayah bondanya. Boleh ganti puasa ayah bondanya sekiranya ditinggalkan itu dengan sengaja. Ya susah ni. Kalau contohnya bab sakit tak bagi tahu ayah anda tu ditinggalkan itu kerana apa? Dulu. Kalau kerana sakit tua yang tiada harapan untuk sembuh. Ingat sakit tua ataupun sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka pada hidup dia dulu dia tak kena puasa dah. Dia hanya kena bayar fidyah sahaja, satu hari lebih kurang 1 cupak. Kalau ikut kiraannya ialah 600 ke 625 gram. Tak sampai sekilo lah. Satu hari yang ditinggalkan. Tengok sakit dia tu macam mana. Sebab tu saya kata tadi, apa kematian tu sakit sebelum mati tu dia sakit yang berlarutan ataupun tidak. Kalau yang berlarutan tadi jangan fikir untuk dia puasa, kena bayar fidyah sahaja. Tapi kalau dia tak ada sakit biasa semua meninggal, kemudian ketika meninggal tu ada hutang puasa, maka perlu diganti daripada anak-anaknya sendiri boleh, waris yang terdekat boleh, dengan keizinan waris dan sebagainya. Maknanya boleh diganti oleh saudara maranya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kadang-kadang tu bila kita tak boleh puasa, contohnya diberikan rukhsah, keringanan, keuzuran, kita jangan viralkan pula. Masuk video tular dan sebagainya. Jadi inilah perkara yang berlaku dan mungkin nanti kita minta sedikit respon daripada Ustaz. Kita nak berehat seketika Ustaz tentang adab Ramadan tu juga kita perlu jaga Ustaz. Kita berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Janganlah Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala tidak kira walau di mana jua kita semua berada. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh. Kita berbicara tentang puasa sewaktu sakit dan musafir. Jadi kita nak teruskan perbincangan topik kita pada pagi ini Ustaz, untuk kita minta sedikit komen daripada Ustaz tentang sekarang ni musim tular ni mudah Ustaz. Jadi kadang-kadang tak diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi masalahnya ya dengan ada teknologi pada hari ini, dibuatnya video, diviralkan, kami tak puasa kan. Kami ada keuzuran kan. Jadi ditularkan benda sebegini Ustaz. Adakah melanggar adab bulan Ramadan Ustaz? Baik, di antara adab Ramadan ni ialah yang besar sekali hikmah dah, kita hendaklah menghormati bulan Ramadan itu sendiri. Puasa itu sebahagian daripada pengisian Ramadan, bukan keseluruhan Ramadan itu puasa, tak. Ramadan itu diisi dengan siangnya puasa, malamnya qiyam. Sebab tu hadis tu man qama ramadanan, dan satu hadis man shoma ramadanan. Baik, siapa yang rakhasallahu bih,
Maksudnya siapa yang diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka min uzrin mungkin ataupun min haidin, mana uzur dia sakit ataupun perempuan yang haid dan sebagainya, dia tak boleh sewenang-wenangnya menunjukkan ketidakpuasaannya. Ketidakpuasaannya itu dengan sewenang-wenang, apatah lagi kalau menularkan. Dalam keadaan contoh kan, perempuan-perempuan yang keuzuran yang Allah berikan khusus untuk wanita, di pejabat sebagai contoh, tak boleh dia sewenang-wenang, oi siapa yang bendera merah, jom ikut saya ke pantry untuk makan. No. Hukumnya adalah makruh. Makruh, tidak digalakkan. Sebab ketika itu kita nak menghormati akan Ramadan, sehingga orang yang bersama dengan isterinya di siang hari sekalipun akan dipenaltikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak jaga keharmonian ataupun nak jaga kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Tak boleh kita buat, dia ada SOP dia. Macam kita dalam Muslim sekarang ada SOP dia. Sembahyang menjarak macam ni, pergi kena ada pakai mask dan sebagainya. Mana SOP yang baru dan norma baru. Jadi dalam bab puasa ni pun sama juga, dia ada SOP dia yang perlu kita patuhi. Tak boleh kita ikut sewenang-wenang. Aku boleh makan, tak boleh. Maksudnya siang hari kita bersama dengan isteri pun tak boleh. Maksudnya bersetubuh ni tak boleh. Sebab itu memang Allah kata tak boleh. Kalau kau buat juga penalti kau. Kau kena merdekakan hamba. Kau tak mampu, kau kena penalti syahraini mutatabi. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga tak mampu juga, kau kena beri juga makan 60 orang fakir miskin dan sebagainya. Maknanya penalti itu berat. Nak menunjukkan kena hormat bulan Ramadan. Maka siapa ada kelonggaran berkenaan, tak bolehlah sewenang-wenangnya. Macam yang kes itulah, dia dapat cross negeri kan. Polis bagi kat dia, dia tunjuk viral bahawa aku dah dapat. Bangganya Ustaz. Mana dengan bangganya, walaupun dengan tiada niat untuk mengkhianati petugas itu, tapi mana tak sepatutnya. Begitu kan kes boleh berbuka ni, jangan kita nak viralkan, aku boleh makan siang hari seronok. Sebab benda tu adalah makruh, iaitu tidak tepat dengan kehendak ataupun adab SOP ketika mana kita berpuasa. Jaga keharmonian. Sebab orang lain memerhatikan kita. Mungkin kawan-kawan kita pejabat non sebagai contoh yang non-Muslim tengok, apa benda ni kau orang ni? Islam bukan kena puasa ke? Sebab benda ni maklum bidarurah. Semua kau jumpa tanya orang lain, Buddhis ke Kristian ke, dia kata bulan Ramadan bulan puasa untuk orang Islam. Tiba-tiba kita seorang dua tak puasa. Maka dia kata, apa benda ni? Engkau yang memburukkan nama. Begitu juga sang musafir ni. Sang musafir pun sama juga. Walaupun dia dibenarkan makan, tapi dia tak boleh sewenang-wenang buka open table dekat RNA. Kau bawa lori kan? Aku bawa lori ikan. Aku bawa. Jom. Kita makan sama-sama. Dia buat heho situ. Maka hukumnya adalah makruh walaupun dibenarkan. Kerana dia mencari kepada adab-adab ketika mana kita berpuasa. Tak jaga kemuliaan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Haji Tukinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pagi ini Ustaz ni Ya. Waras Alhamdulillah waras ni. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Persoalannya ginilah kita cakapkan Saya tanya Ustaz ini orang yang ketua lah, dekat 80-an ke atas. Dia memang tak boleh puasa. Ustaz kata kena bayar fidyah. Memang puasa pun tak boleh. Sekarang masalahnya Ustaz, saya nak tanya, dia memang bayar fidyah. Kemudian tahun ni dia tak terlupa ke apa, tak bayar fidyah. Tahun depan baru nak bayar. Dua kali puasa bulan namanya tak bayar. Itu fidyahnya macam mana Ustaz? Kita bayar 2 kali ke sekali aja? Itu nak minta penjelasan Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun soalan tentang fidyah. Fidyah. Okey. Bagi mereka yang mampu puasa, sebagai contoh dia tinggal puasa, kemudian dia kena ganti kan, dia kena ganti puasa, maka bila masuk tahun berikutnya dia kena bayar fidyah. Maksudnya dia punya penaltinya ialah fidyah bila merangkumi tahun yang berikutnya. Yang ni pula dia memang tak mampu dah nak berpuasa, maka dia dikenakan fidyah. Tiba-tiba fidyah pun tak bayar, mana hutang tu tak bayar. Kalau saya berhutang dengan Tuan Haji Tukinun sebagai contoh, tiba-tiba terlupa lah nak bayar bulan ni, adakah bulan depan tak kena bayar? Kena bayar juga kan? Maka sama kesnya, hutang Allah lebih aula kita kena bayar. Maka kalau tahun ni secupak, maka tahun depan, ini kenapa ni? Yang tahun lepas tu terlupa saya sebulan, saya memang tak mampu dah nak puasa kan, ataupun dia dah tak sedar dan sebagainya, maka anak-anaknya bayarkan melalui duit, ataupun kalau meninggal melalui harta pusaka. Macam kes yang tanya tadilah,
iaitu anaknya boleh ganti ataupun tidak. Waris je disunatkan untuk ganti. Kalaulah dia ada harta dia, maka kita ambil daripada harta pusaka. Maka fidyah tadi hendaklah dia menggantikan dengan fidyah pula. Maknanya sepatutnya cupok, dia akan jadi 2 cupok lah. So dia akan jadi 625 gram darat dengan 2 lah. Itu kaedah dia. So, kalau dah tak ingat sampai 3 tahun, ada setengah-setengah pandangan wallahu alam ni pandangan syaz, iaitu tak payahlah bayar, dia tu banyak sangat dah. Macam orang yang tak berpuasa sehingga daripada umur ni 15 sebagai contoh, sepatut dia ganti. Kalau 5 hari puasa dia tidak berganda, cuma fidyah. Tiba-tiba selepas 40 tahun, dia umur 15, umur 40 tahun, dia umur 55, dekat nak pencet, dia berdatang jumpa ustaz. Ustaz, saya dulu saya ingat saya tak puasa 5 hari ustaz, tapi dah 40 tahun ni saya tak qada pun ni. Macam mana ustaz? So kita pun kiralah fidyah untuk dia. Tapi oleh kerana banyak kan bercupuk-cupuk mungkin beratus-ratus, akhir sekali pandangan syaz yang agak syaz ni terpencil, pandangan yang kecil sangat, dia kata tak payahlah, dia kata tak payahlah. Tapi pandangan yang jumhur ataupun yang paling kuat, yang rajihnya adalah dibayar. Sama kes tadi juga maka hendaklah kita bayar mengikut hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita sebentar tadi. Dan berikutnya ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. 2 soalan di sini. Yang pertama, adakah orang yang sakit akan mendapat lebih ganjaran pahala berpuasa berbanding orang yang sihat seandainya ia redha dengan sakitnya dan tetap untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan? Dan yang kedua, bagi orang yang bermusafir, apakah syarat-syarat yang syariat tetapkan bagi mereka untuk meneruskan puasa? Musafir yang bagaimanakah yang diharuskan agar mereka memilih untuk tidak berpuasa? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. 2 soalan di situ ustaz. Ya, itu soalan mengenai ganjaran. Ganjaran orang yang sakit kalau dia meneruskan puasa, adakah lebih baik bagi dia dan sebagainya, ataupun ganjaran, dia tengok ganjaran lah. Sekiranya dia redha dengan sakitnya, satu hal lain. Kemudian dia meneruskan puasanya, maka puasanya itu lebih baik. Lebih baik sekiranya tidak memudaratkan akan kesihatannya ataupun permusafirannya. Ia ada kaitan dengan soalan yang kedua tu. Maksudnya di sini, adakah dia dapat pahala lebih lah? Dalam soalan saya nampak dia nak nampak pahala lebih. Okey, kalau dari segi pahala, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut ana ajzi bihi, aku yang akan balasnya. Adapun amalan-amalan anak Adam yang lain, Allah tambahkan asyarat ila 700 dhi'fa. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal anak Adam itu akan ditambahkan 10 sehingga 700 kali ganda. Illa saum, kecuali puasa. Ana ajzi bihi, aku akan balas. So dan soalan ini, berapa banyak ganjaran yang Allah balas kerana dia redha dengan sakit, kemudian dia meneruskan puasanya. Tapi ingat, walaupun dia meneruskan puasa, nampaknya macam ganjaran hebat. Tapi kalau memudaratkan, dia balik la darat wala dirar. Jangan mudarat diri dan jangan mudaratkan orang lain. Kerana Allah nak keringanan kepada hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul usr. Allah nak kamu tu senang. Mana tak rasa beban dengan apa ibadat yang dilakukan. Allah nak kamu itu rasa aku seronoklah berpuasa, aku musafir. Maknanya ada rasa keseronokan. Bila rasa enjoy dan sebagainya, maka kita rasa alhamdulillah seronok sebab aku musafir dan sebagainya, aku tak perlu untuk puasa sekarang tapi aku perlu ganti dan sebagainya. Itu kaedah dia. Maka orang yang musafir atau yang sakit tadi, berapa banyak tu kita tak nak cerita lah, banyak 1000 ke berapa kali ganda, kerana Allah akan membalasnya sebaik-baik balasan, mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian kaitan dengan soalan yang kedua tadi, yang musafir yang macam mana? Musafir yang bagaimana yang diperbolehkan? Ada orang yang sengaja bermusafir sebab nak dapat rukhsah tu Ustaz. Baik. Saya teringat tu bila anak sebut macam tu, ada kes orang yang berbuka dahulu untuk bersama dengan isteri. Ada kes. Itu ada 2 pandangan ulama tu. Maksudnya, siapa yang berbuka dahulu makan Maggi ke apa benda kan, dia makan mie ke apa benda dia makan,
dengan niat untuk bersama dengan isteri, dia tetap juga kena penalti. Walaupun dia berbuka dahulu. Sebab nawai itu asal. Begitu. Walaupun ada pandangan yang kedua kata, tak perlu sebab dia dah batal dengan yang lain. Tetapi walaupun batal, ingat, katakanlah Anas terbatal sebagai contoh, tapi Anas kena imsak lagi tau. Wajib tahan. Kena tahan. Contohnya yang third ni, kita duk ingat waktu subuhnya ialah pukul 6. Kan? Tiba-tiba rupanya 5.55. Kita pun duk tengah makan. Tak dengar azan. Tak dengar azan. Kita makan pun tengok jam. Pukul 5.58 dah hari. Kita pun hayun lagi. Rupanya sudah subuh 3 minit dah. Tok Bila sikit perut. Tak bila tak azan. Ataupun kita tak alert dengan masa berkenaan. Maka kita pun, aku makan tadi waktu subuh. Maka pada hari berkenaan bermula jam 6 itu sehingga maghrib 7.21 lah kalau ketika itu wajib dia tahan. Dia tak boleh buka. Betul. Dia tak boleh makan lagi. Kata, aku dah batal, alam batal. Boleh No, tak boleh. Sama juga kes tadi. Sama juga kes yang musafir dan sebagainya. Maksudnya kalau dia nak memilih, kalau tak memudaratkan dia, bolehlah dia puasa. Tapi kalau mudarat, menyusahkan, memenatkan, maka dia naklah memilih untuk menggantikannya pada hari-hari yang lain. Wallahualam. Kita tahu kemampuan diri kita, Ustaz, pokok pangkalnya. Betul tak? Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini, penonton setia kita, Tuan Haji Omar Abdul Majid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Kamarudin Nik Yunuh ya. Saya Omar Abdul Majid ni betul. Omar bin Abdul Majid dari Feldaci ni, Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya offer juga kepada Ustaz ni Ustaz Niki ni, nama glamour ni. Jadi soalan saya macam ni Ustaz, soalan saya gini Ustaz. Ini pengalaman saya sendiri 2-3 hari lepas saya tak sihat Ustaz. Kerana saya ada demam dan kemudian macam tak boleh tak ada selera makan dan sebagainya. Dan saya berjumpa dengan doktor Ustaz. Ustaz bila sampai ke hospital, dia kata dia terpaksa ambil darah untuk uji apakah penyakit saya sebenarnya. Dan terus masuk air 1 botol Ustaz. Air di hospital lah, biasalah kita tengok Ustaz ya. Dan kemudian saya ni bila lepas pada tu pening lah kepala, dah tak boleh nak apa. Bila bangun je kita muntah kepala apa semua kan. Jadi soalan saya Ustaz, apakah boleh saya meneruskan puasa saya ni ataupun bagaimana Ustaz? Dan saya cuba juga untuk teruskan puasa saya sampai ke berbuka lah. Apakah dikira macam mana tu Ustaz? Adakah diharuskan berbuka ataupun bagaimana, kerana air dah masuk dalam badan lagi botol itulah, sebotol. Dan itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid atas soalan, sebab dah soalan dia sendiri ni. Soalan sendiri ya. Ini tidak mewakili mana-mana pihak Ustaz. Dan berikutnya sedikit respon daripada Ustaz. Okey, Tuan Haji Umar pemanggil setia kita dan sebagainya. Baik, dalam keadaan demikian kita ambil ada 2 isu sebenarnya tu. Isu memasukkan air ke badan, satu hukum. Kemudian isu dia boleh bertahan sehingga petang ataupun tidak. Dalam bab memasukkan sesuatu dalam badan tidak melalui rongga yang terbuka. Tidak melalui rongga yang terbuka. Macam dia tu saya rasa masuk air kat sini kan. Kau masuk air kat halkum. Kau lengan kan. Kau kat hidung tak? Mana dia dibenarkan. Sehingga pandangan mengenai inhaler pun ataupun swab test dan sebagainya telah dibenarkan untuk darurah ketika ini sahaja. Mana dibenarkan untuk memasukkan swab test kemudian ambil sampel untuk ujian. Okey, dibenarkan, tidak batal. Maka kes tadi dia masukkan air satu hal, iaitu tak batal. Dia masuk di luar kerana untuk perubatan. Kemudian untuk bertahan diri tadi terserahlah pada Tuan Haji Umar bagaimana kita rasa diri kita. Kalau kita mampu silakan, kalau tak mampu maka kita ambil jalan untuk qada nantilah. Sebab yang masukkan air itu tidak membatalkan, cuma yang muntah itu kalau muntah dengan sengaja berkali-kali, maksudnya itu dah sengajalah berkali-kali kan. Muntah dengan sengaja, maka dia di antara benda yang membatalkan puasa. Maka saya mencadangkan kepada Tuan Haji, kalau keadaan begitu berulang lagi kan dan memudaratkan, maka tak payah berpuasa. Cuma raikan adab tidak berpuasa tadi. Betul. Tak bolehlah semena-mena balik ke rumah ya berdu minta dengan isteri nasi goreng, bubur kacang. Tak bolehlah macam tu. Walaupun kita sakit, kecuali doktor kata awak ni kena balik makan bubur sikit sebab dah banyak benda ya, makanan dah keluar, dah termuntah dan sebagainya. Maknanya nasihat daripada seorang ataupun kalau ikut riwayat kata 3 doktor yang mengesahkan yang siqah.
sikoh tu boleh dipercayai. Kalau ikut dia kata sikoh ni adalah doktor Muslim yang boleh dipercayai mengenai penyakit kita dan sebagainya. Wallahu akbar. Doktor yang tidak fasik Ustaz. Kena tanya betul-betul ni. Kalau yang jenis kona juga takut juga Ustaz. Alang-alang aku tak puasa, suruh dia sekali tak puasa. Subhanallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian juga pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Putri Salwa daripada Selangor. Ya, silakan soalannya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, adakah dibolehkan fidyah bagi orang yang sakit tanpa kadar puasa kerana dia tidak mampu kadar sebab penyakitnya yang sentiasa bergantung kepada ubat-ubatan. Seperti saya lah, dia ni mengidap kanser dan jantung. Allahu akbar. Baik, insya-Allah. Itu saja soalannya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan yang bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat, memberikan kesembuhan insya-Allah mudah-mudahan, dan sepertinya Ustaz besar ganjarannya Ustaz. Sebab ialah teringin tengok orang berpuasa, kita pun nak puasa tapi keterbatasan pada ketika itu. Sedikit respon daripada Ustaz. Okey, Puan Putri Salwa ni. Okey, terima kasih Puan di atas satu pertanyaan yang cukup cantik, iaitu juga maknanya benda tu berlaku atas diri sendiri kan. Okey, baik. Pertamanya ucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah masih lagi beri peluang dan ruang kepada puan untuk satu bertanya dengan cara bertanya itu memberi ilmu kepada orang lain, bukan hanya untuk kita saja. Itu salah satu jalan untuk dapat ilmu dan juga dapat pahala selepas kita mati. Sebab tu jangan segan untuk call dan sebagainya. Baik, dalam kes ini mana pengesahan daripada tadi doktor yang siqah yang boleh dipercayai 3 orang. Doktor yang siqah menyatakan bahawasanya Pulan atau Pulana si Putri ni, Puan Salwa dan sebagainya tidak boleh tak makan ubat. Maksudnya mesti wajib makan ubat. Kalau tidak dia boleh membawa kepada kematian ataupun memudaratkan lagi, tambah lagi sakit dan sebagainya. Maka pada ketika ini maka puan naklah membayar fidyah sahaja mengikut hari yang ditinggalkan. Maksudnya di sini orang yang tua yang tiada harapan untuk sembuh ataupun sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Ini kita rujuk dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid yang kedua yang berkaitan dengan orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Sebagai rujukan kita lah. Maknanya di rumah tu kita ada kitab ini, kita rujuk balik. Maka puan tadi dibenarkan bila doktor menyatakan bahawa puan mesti ataupun wajib makan ubat setiap hari tempoh 2 jam dan sebagainya. Maka pada ketika itu ikut nasihat doktor kita makan ubat. Tapi walaupun kita makan ubat, doktor kata boleh lagi kita rehat, maksudnya tak perlu makan. Maka kita jangan makanlah. Kita jaga SOP adat supaya kita tidak mencemarkan bulan Ramadan. Maksudnya lepas makan ubat kita relax, tenanglah, tak payah nak pergi makan, nak tunjuk ke orang viral. Aku ustaz kata dapat, aku dapat bayar fidyahnya kan. Bayar fidyah secupok ni lebih kurang kalau kita ambil beras yang RM7 bahagi dengan 4. Sebab satu gantang sama dengan 4 cupok. So satu cupok lebih kurang RM1.80 kot. Kalau kita ambil yang RM14 lain pula. Ataupun RM21. Kalau tengok pasal ada 3 level. 3 level asal ni 7, 14, 21. Tengok nanti kalau ikut dalam tu 625 gram 625 gram. Jadi puan bolehlah membayar fidyah kerana doktor menyatakan yang siqah tadi, doktor siqah tadi mengatakan tak mampu untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah sebanyak secupok setiap hari ditinggalkan, lebih kurang 625 gram mengikut beras yang biasa kita makan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan kepada puan Salwa. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan semestinya Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan. Untuk topik kita pada hari ini kita nak berehat sekali lagi, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita masih lagi berbicara topik puasa sewaktu sakit dan musafir. Dan kita bersama masih lagi bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Junuh, dan telah pun banyak kita raikan Ustaz soalan-soalan daripada sahabat kita, dan teruskan menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Sebagaimana biasa, hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda atau kemusykilan anda menerusi poster di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live atau secara langsung di Facebook untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di laman Facebook, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi seseorang yang mengalami penyakit nyanyuk, adakah beliau digugurkan daripada menjalani ibadah puasa, dan bagaimanakah pula cara menggantikan puasanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, ini persoalan cukup cantik yang ada kaitan dengan orang tua, orang tua. Maka kalau kita tengok kepada syarat sah puasa ataupun yang diwajibkan ke atas mukallaf, syarat mukallaf itu sendiri iaitu berakal, kemudian balik, Islam dan berkemampuan. Itu syarat kepada mukallaf untuk ditaklifkan. Maka kita melihat kepada orang tua, orang tak kira orang, mungkin siapa dia sekalipun, dia tu nyanyuk, lupa dah. Mungkin kita kena ambil beza pandangan ulama mengenai qauluhul aqlun. Aqal itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari, al-muradu bihi al-aqlu itu at-tamyiz. Dia boleh membezakan di antara baik dengan buruk dan sebagainya. Kalau itu nyanyuk tadi sehingga dia pakai pamper, kadang-kadang dia buka kencing dia, najis dia sentuh, kadang-kadang dia makan dan sebagainya, maka itu sudah tidak berakal. Maksudnya dia tak boleh membezakan antara baik dan buruk. Maka ketika itu tergugurlah kewajipan ke atasnya, tidak perlu berpuasa dan tak perlu fidyah. Tak perlu fidyah sebab dia tak ada taklif. Kecuali ingat-ingat lupa. Maksudnya kadang ingat, kadang lupa. Maka nak tengok takrifan ingat lupa tu, ketika dia ingat, sebagai contoh, seminggu 3 kali dia ingat, 4 kali dia lupa. Maka yang ingat tu dia boleh membezakan baik dengan buruk, dia boleh pergi solat, dia boleh makan sendiri, mandi sendiri. Itu kita boleh beza situ. Bila boleh mentabyiz, boleh beza antara baik dan buruk dan sebagainya, mana pada ketika itu dia perlu berpuasa. Sekiranya dia tak boleh nak puasa juga, maka ketika itu berubahlah kepada fidyah. Sebabnya kadang-kadang hari ketiga dia lupa, tak ingat dah sebagai contoh. Maka ketika tak ingat, terangkat raf'ul qalam untuk dia, tak kena apa-apa. Maka pada hari dia ingat itu, maka dikenakan puasa atas dia. Tiba-tiba dia tak puasa, maka kita kena gantikan dia dengan membayar fidyah. Tapi kebanyakan kalau dah nyanyuk ataupun nyanyuk betul-betul nyanyuk tua ni, dia tak boleh memtamyiz mana dia seolah tidak berakal, maka kedua-dua kewajipan berpuasa ataupun fidyah tak dikenakan ke atas dia sebab dia tak ada taklif. Wallahu akbar. Dia bukan buat-buat gila, dia Ustaz. Bukan buat-buat. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Muhammad Syukri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan soalannya. Ini saya ada 2 soalan. Saya nak tanya soalan pertama. Baik. Kalau kita daripada Terengganu pergi Kuala Lumpur, jadi sampai Kuala Lumpur kita pun tak puasa, buka puasa. Jadi sedangkan kita ni segar lagi, sihat lagi, tapi kita berhenti. Sampai di Kuala Lumpur dalam 3 hari kita musafir itu, sampai kita nak balik pun kita tak puasa juga. Sedangkan kita tak ada kerja nak buat. Apa pandangan Ustaz dan apa hukum dia? Ya, baik. Itu saja soalannya. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan tentang musafir ni Ustaz. Sihat juga. Kadang-kadang masuk rasa malu juga kata tak nak puasa ni Ustaz. Subhanallah. Bagaimana keadaannya Ustaz? Musafir pula menggunakan jet peribadi kan, diri sendiri ya. Insya-Allah. Sekarang Islam menggunakan kaedah ialah jarak perjalanan. Cumanya
bila jarak perjalanan itu katalah tak 90 dan ke atas, 90 kilo dan ke atas. Tiba-tiba kesenangan oleh kerana perjalanan itu menggunakan kenderaan yang selesa mungkin. Peluh pun tak meniti Ustaz. Tak ada apa-apa. Sampai pun lebih kurang 45 minit je. Kalau Terengganu KL, Kelantan ke KL pun sama lebih kurang. 45 ke 50. Tengok atas pilot dia lah. Kalau jenis ganah macam Anas dia laju. Macam tua macam ustaz ni slow sikit lah. Slow and steady kan. Sejam mungkin. Motion slow. Slow buat tengok pemandangan di bawah tu. Jadi kes tadi, dalam kes ini sekiranya dia orang kata segar bugar, maka dalam ayat yang kita baca pada awal ni, tasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. Mana puasa itu diberi pilihan lebih baik. Kalau nak puasa lah sebab dia segar bugar. Puasalah. Tapi kata Imam Hanbali kata, satu pandangan Imam Hanbali kata, kalau itu rukhsah yang Allah berikan, kenapa kamu nak puasa juga? Betul. Tak payah puasa lah. Tapi dalam ayat Quran itu kata, antasumu wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. Jadi bila kita tak ada kepenatan dan sebagainya, maka ambillah pandangan jumhur kebanyakannya berpandangan termasuk mazhab kita Syafi'i, iaitu puasa itu lebih baik. Jadi Abang Syukri daripada Terengganu sampai KL duduk Umar Hanut 2-3 hari dan sebagainya, puasa itu lebih baik. Tapi kalau kita nak ambil pandangan daripada mazhab Hanbali, ambillah. Itu pandangan saja. Tapi kita Syafi'i kita gunalah mazhab kita Syafi'i, maka puasa itu terlebih baik, terlebih aula kita laksanakan sebab kita tidak ada masyarakat. Illah kenapa dibenarkan berbuka? Kerana kesusahan, kerana kepayahan. Sedangkan kita tak rasa penat, tak rasa lelah, tak rasa apa. Maka ketika itu puasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau kita nak ambil, nak buka pun tak ada masalah. Tapi mana yang lebih baik? Quran puasa. Kata, Allah kata puasa. Maka puasalah. Itu terlebih baik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan seandainya berlaku misalnya hubungan suami isteri ketika mana mereka orang yang bermusafir itu ni tidaklah dikenakan sebagai denda serius Ustaz. Ada pengalaman? Contoh Ustaz, beritahu contoh sahabat kita bertanya Ustaz. Mana lepas musafir dia dalam musafir kan? Adakah dikira mencemari kesucian pada bulan Ramadan? Ya, itu kena jaga. Walaupun dia kata dia dibenarkan oleh kerana pemusafiran, maksudnya dia dibenarkan kerana musafir bukan kerana makan dengan sengaja tadi. Maka dia dibolehkan, tetapi sebagai menghormati bulan Ramadan, maka dia hendaklah imsak, jaga diri dia. Hei manusia, takkan kau tak boleh sabar, tunggulah lepas tarawih. Malam sikit kan, siang hari pun kau nak pukul. Bagi contoh. Tapi segi hukum kalau terbelaku lepas musafir, sebagainya terbelaku, maka dia tidak dikenakan kafarah pada satu pandangan. Satu pandangan lain tetap juga kena kafarah atas kes tadi dia sengaja mencemari bulan Ramadan. Allahu akbar. Ini mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita. Kadang-kadang peluh tak menitik Ustaz musafir. Kalau tidak orang akan jadikan alasan daripada KL ni dia pun pergi cross pergi ke Kuantan sampai RNA dia pun tidur dengan bini. Patah balik. Semata-mata untuk Allah Maha tahu. Allahu akbar. Niat kita tu yang penting Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Nur Samsul Saadun dari Taiping. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Ya, silakan soalannya. Saya adalah pesakit jantung kronik. Subhanallah. Baik. Saya cuba berpuasa 2 hari. Kemudian saya pun bangun sahur. Tetapi selepas pukul 7, pukul 8 saya dah sesak nafas. Kemudian saya perlu makan ubat cair darah, saya perlu makan ubat-ubat yang lain. Kemudian pada masa yang sama juga saya tolong doakan untuk saya pada besok hari saya akan menjalani operation jantung. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Tolong doakan saya. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih doktor. Perlukah saya bayar fidyah nanti? Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesembuhan dan dipermudahkan urusan besok insya-Allah. Nampak title doktor? Allahu akbar. Doktor Doktor. Mungkin dia teringat sebab nak operation besok nak jumpa doktor. So dia punya psikologi dia tu kepada doktor. Baik Tuan Syukri okey, insya-Allah mudah-mudahan syafakallah Allah bagi kesembuhan. Setiap yang datang daripada Allah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ujian dan ujian demi ujian Allah datangkan yang paling berat sekalinya al-anbiya summal anbiya. Para nabi kita diuji dengan pelbagai ujian. Kalau kita mampu dengan ujian berkenaan, insya-Allah Allah letakkan semulia-mulia tempat kita di sisinya insya-Allah. Baik, berkaitan dengan puasa tadi dah cuba berkali-kali dan
Ingat cuba berkali dan mesti mendapat nasihat daripada doktor pakar yang siqah. Tuan Syukri ambil doktor pakar siqah, dia kata encik mungkin boleh puasa sekejap sahaja, kemudian kena makan ubat cair darah dan pelbagai lagi. Maka ketika itu kita hendaklah melihat adakah penyakit ini akan berterusan, maksudnya tak akan sembuh. Kalau doktor kata insya-Allah penyakit encik ni lepas operation, angio dan sebagainya ada kesembuhan. So nanti hendaklah diqada. Nanti selepas bulan Ramadan, selepas 1 Syawal nanti boleh diqada sekiranya doktor kata tidak memudaratkan dah operation dan sebagainya. Dia menjadi satu hutang sahaja. Jadi tak boleh bayar fidyah terus. Sebab ini tak disahkan tiada harapan untuk sembuh. Kalau memang disahkan Encik Sukri ini, doktor tulis itu tiada harapan untuk sembuh sampai mati sebagai contoh. Ayat kasar kan. Memang tak ada harapan. Kalau tak ada harapan baru kena fidyah. Maksudnya tak perlu puasa dan bayar sahaja 1 cupok setiap hari yang ditinggalkan. Tapi sekarang ni nampak gayanya ada harapan lagi untuk sembuh insya-Allah. Mudah-mudahan buktinya besok ada pembedahan. So mungkin extend lagi setahun 2 tahun, maka ketika itu ingat ketika itu kita kena qada sebab kita mampu. Bila melampaui tahun barulah kita kena bayar fidyah sebagai denda melampaui tahun. Itu sahaja. Tak boleh bayar fidyah terus kecuali dengan nasihat doktor yang siqah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan dipermudahkan urusan esok operation bersama dengan pakar di hospital, dan banyak lagi yang akan kita kongsikan. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata pepatah, mengukir ilmu pada orang tua seumpama mengukir di atas air. Dia tak lekat, dia cepat hilang. Mengukir ke atas anak-anak umpama mengukir di atas batu. Dia akan ingat, dan itulah kita. Syukur alhamdulillah, ibu bapa kita mendidik kita untuk berpuasa. Maka begitu jugalah dengan generasi hari ini. Kita sebagai ibu bapa mestilah mengukirkan rukun Islam ke dalam diri mereka untuk berpuasa. Kata ulama, mendidik anak-anak ada kaedahnya. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Dr. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Semuanya mengambil kaedah ini adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bagaimana cara Nabi bermuamalah dengan anak-anak. Dapat disimpulkan ada 3 step utama mendidik anak-anak berpuasa. Dalam masa yang sama boleh guna kaedah ni untuk yang lain juga ya. Yang pertama, berikan mereka ilmu. Yang kedua, berikan mereka peluang untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, sampai masa untuk mendisiplinkan mereka apa yang mereka tahu. Kaedah yang pertama, berikan mereka ilmu. Di sinilah waktu yang sangat penting untuk kita terapkan kepada mereka, kerana Allah, mengikut sunnah Rasulullah, puasa untuk takutkan Allah, sayangkan Nabi, sama macam Nabi-Nabi yang dulu, sama macam para sahabat. Puasa ada rukunnya, ada batalnya, ada sahnya. Ini waktu yang kita terapkan. Lepas anak-anak dah melalui fasa ini, maka sampailah masa untuk kita praktikal. Ingat, masa praktikal ini, anak-anak akan cenderung untuk buat salah. Kalau dalam puasa, anak-anak cenderung untuk buat salah.
Kalau dalam puasa, anak-anak cenderung nak buka puasa sekerat hari. Maka kita kena terima bahawa mereka dalam proses praktikal. Jadi, kita yang kena guide mereka, berikan mereka sokongan. Okey abang, semalam sampai pukul 12 saja abang dah buka puasa. Very good. Hari ni kita try sampai pukul 1, okey? Esok kita sampai pukul 2. Dan masa inilah untuk kita terapkan kepada mereka. Kalau siapa puasa penuh, abah beli game dekat dia. Siapa puasa penuh, ibu bagi RM30 untuk dia. Siapa kali ni kita semua khatam Quran bulan Ramadan, abah bawa pergi berjalan nanti hari raya. Inilah kaedah nabawiyah yang diajar untuk memberi ganjaran. Dan satu lagi kaedah yang penting, jangan lupa puji dan hargai anak-anak yang berlatih. Walaupun mereka tak berlatih banyak pun, puji mereka. Hebat abang. Berikan aplaus untuk mereka kerana ini akan membangkitkan semangat mereka untuk beribadah. Ayah, ibu, kata Nabi, anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapaklah yang mencorakkannya. Ingat, corak kepada anak-anak akan lekat seperti mengukir di atas batu. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Untung ibu bapa yang ada anak-anak yang soleh. Lebih beruntung anak-anak yang ada ibu bapa yang soleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan. Kami bawakan kepada anda topik pada hari ini, puasa sewaktu sakit dan musafir. Dan masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia, Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh. Dan Ustaz, kita mengalu-alukan lagi soalan daripada sahabat kita yang ingin mengajukan. Boleh terus hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah terus tinggalkan soalan anda menerusi poster di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita di laman Facebook yang bertanya. Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Ustaz tentang sesetengah orang yang masih cekal berpuasa sekalipun diuji dengan penyakit lumpuh separuh badan, penyakit jantung serta penyakit buah pinggang, yang mana disarankan oleh doktor untuk memakan ubat pada waktu pagi, tengah hari serta malam. Namun langsung diabaikan ubat pada waktu pagi sehingga tengah hari tersebut hanya kerana alasan sayang dan tidak sanggup untuk meninggalkan puasa. Mohon pencerahan. Assalamualaikum dari Kampung Larut Tin Taiping bertanya. Ustaz, ni sayang ke puasa ni Ustaz? Sanggup mengabaikan ubat dan juga saranan doktor. Baik, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Kita nak abaikan ubat dan sebagainya sekira-kira, kata kuncinya sekira-kira tidak memudaratkan jasad kita. Kalau memudaratkan jasad kita, lagi teruk kita dah tak boleh nak sembahyang. Kita dah tak boleh nak puasa, tak boleh nak sedekah, dah habis. Contoh, sebagai contoh lah kan. Tapi sekiranya tuan yang bertanya, Tuan Sairul Nizam, sebagai contoh orang itu diuji dengan sakit lumpuh dan sebagainya, dia melihat dia telah
tidak makan ubat pagi, tengah hari dan malam, tak ada kesan apa-apa. Maksudnya doktor itu sebagai nasihat, mengikut perjalanan pelajaran pengajian dia, orang yang sakit macam ni perlu makan ubat 3 kali sehari. Itu ilmu dia. Kemudian kita telah cuba meninggalkan ubat dan tidak memberi efek, memberi kesan kepada kita. Bahkan biasa je. Bahkan aku lagi sihat, maka boleh tinggal, tak ada masalah. Kita ambil kata kunci Islam, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu, dan Allah sambung lagi, hendaklah kamu ahsin, mana buat baik kerana Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka akan segala yang baik-baik. Maksudnya daripada situ, kalau meninggalkan ubat tersebut tidak memudaratkan nafas, maksudnya tak mudaratkan apa-apa, tak ada kesan apa-apa, biasa je. Mungkin penyakit tu dah lali dan sebagainya, ataupun virus tu dia tengok dia sama je ubat ni, tak jalan pun, contoh. So kalau tidak ada kemudaratan kepada diri dan sebagainya, maka dia boleh tinggalkan ubat, tak ada masalah. Tapi sekiranya, ingat, sekiranya boleh mendatangkan mudarat, menambah sakitnya lagi, menyebabkan lambat kesembuhan, ingat, wa ahsinu, berlaku baiklah kamu kerana Allah sukakan kebaikan. Maka kalau kita tinggal kebaikan itu, kerana ubat itu memberi kebaikan, tapi penyembuh dia, kita ingat ubat itu sebagai jalan saja, makan nasi asbab kan. Makan mengenyangkan, ada orang makan 3 pinggan tak kenyang-kenyang. Ada orang kata api membakar, tapi sifat membakar itu Allah yang kuasa. Bukti Nabi Allah Ibrahim kan masuk dalam api Namrud tapi tak hangus walaupun seurat bulu romanya, dibakar dengan api yang marak dan sebagainya. Itu kuasa Allah. Maka kes ini kalau tak mudarat boleh tinggalkan. Tapi kalau mudarat bawa kepada penyakit lambat sembuh dan sebagainya, maka balik semula kepada kita tinggalkan puasa, kemudian ada harapan untuk sembuh. Sekiranya ada harapan untuk sembuh, maka dia gantikan semula. Itu kaedah dia. Wallahualam. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan kalau doktor kata Pak Cik kalau tak makan ubat ni, insya-Allah petang Cik meninggal. Kena makan tu nasihat daripada doktor. Contohlah Ustaz. Jadi kalau dia tak makan, dia telah membinasakan diri dia sendiri. Baik, berikutnya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Muhammad Sarudin dari Kota Baru, Kelantan bertanya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Selamat berpuasa semua. Ya, selamat puasa. Silakan soalannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Sarudin pada Kelantan ni. Ya. Kelantan tinggal lah dok. Boleh. Jadi gini soalan saya, kali kepada cerita Ustaz tadi, yang umur 80 ke atas, yang kategori yang kata apa macam nyayuk, hilang akal kan. Tu jadi saya sekarang ni saya ada seorang adik sepupu. Bawah jaga saya lah. Adik sepupu. Dia ni kategori OKU. Okey. OKU tapi daripada sudut kalau bawah JKM, bawah JKM dia akan kata bawah pembelajaran. Tapi dia kategorikan hyperaktif. Okey. Jadi saya dianya kalau kita cerita dia abang puasa lah, ya dia kata, tapi selepas pada rindu pada kita dia akan makan, ambillah apa-apa yang patut dia akan makan. Jadi soalan sayanya sekarang ni dia umur lebih kurang dalam 27 tahun. Jadi selama dia boleh akhir balik sehingga 27 tahun ni, dia puasa pula ketulah, puasa orang kata puasa yuk panggil bahasa Kelantan kata puasa yuk. Jadi adakah macam mana saya kena kau bayar video tentang dia ataupun nak kena ganti? Apa kategori macam mana tu Ustaz? Kalau boleh jelaskan sikitlah. Baik. Terima kasih soalannya. Itu soalan cukup menarik daripada Cik Muhammad Sarudin dari Kota Baru Kelantan bertanya, mewakili suara-suara sahabat OKU kita. Subhanallah. Nak ucapkan alfu mabruk dan tahniah kepada siapa jua yang dianugerahkan OKU, ahli keluarganya yang ada OKU ataupun Down syndrome dan sebagainya. Kerana itu ialah anak-anak syurga yang Allah utuskan kepada tuan-tuan untuk menjaganya. Sama ada ibu bapa, mungkin saudara mara dia, anak sepupu dan sebagainya. Tahniah Tuan Sarudin, Allah anugerahkan anak syurga. Baik. Siapa jualah. Jadi anak syurga tadi, kategorinya tadi, daripada kecil sampailah dia besar macam itulah, puasa jam yuk pagi-pagi buka periuk kan, contohlah macam itulah bahasa dia. Baik, dalam keadaan ini saya melihat dia segi kesempurnaan akal itu tak ada. Kita balik kepada pandangan Syekh Zakaria tadi, iaitu tidak ada tamyiz, dia tak boleh nak bezakan antara baik dan buruk. So dia tidak
perlu berpuasa dan tak perlu kita nak bayar fidyah untuk dia sebab dia dah raf'ul qalam atau tak dikenakan taklif apa-apa. Cuma kita just untuk kontrol dia sahaja supaya dia tu kalau dia nak puasa, puasalah. Tak nak puasa pun tak apalah. Dalam keadaan orang kata dia tak boleh nak beza antara baik dan buruk walaupun dia umur dah 27 tahun. Dia balik umur 15 dah berbelah tahun. Maka kesemua itu Tuan Sarudin tak perlu nak bayar fidyah, tak perlu nak gantikan puasa dia dan sebagainya. Biarlah dia dengan alam dia. Cuma kalau kita boleh anda belajar sikit-sikit itu untuk dia berdikari sahaja, untuk kena ABC, dia boleh senyum, boleh berinteraksi sedikit sahaja. Adapun segi kewajipan yang lain, solat sebagai contoh, mungkin dia kadang ingat, kadang lupa, dia tak boleh nak beza dah. So dia tidak sempurna akal, maka dia telah pun terangkat taklif ke atas mana-mana OKU yang demikian. Kecuali dia boleh, dia cerdik, ada yang cerdik yang boleh bezakan antara baik, buruk dan sebagainya, itu maka dia tetap juga sama dengan yang biasa, orang biasa, orang yang sempurna akal. Maka saya tengok pada kes ini, dia seolah-olah yang akal yang tidak sempurna. Dia bukan gila, salah. Bukan gila, maknanya kesempurnaan untuk membezakan at-tamyiz bainal haq wal batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Kalau ujian itu, kalau dulu orang dulu uji tengok anak kita ni dah memayit ke tidak, dia akan bagi gula-gula dengan teh ayam. Allah. Mana tengok budak tu ambil teh ayam. Mana belum tamyiz, belum boleh membezakan. Kita cuba lagi, dia umur 8 tahun kita cuba, sama juga. Kalau dia tengok beza dua tu, tengok dia ambil gula-gula tu, gula-gula, mana dia dah boleh membezakan di antara baik dengan yang buruk. Begitu juga kes ni bolehlah cuba untuk tengok dia macam mana. Wallahu a'lam, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya dan memberikan gambaran terutamanya kepada mereka yang menjaga OKU dan juga ahli keluarga yang kelainan upaya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini, Nordin Awang dari Pekan Pahang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Ya, silakan soalannya. Ya Ustaz, ni soal saya, orang kena sawan ni. Ya, baik. Dia kena sawan lebih kurang 5-6 minit, kemudian dia sedar. Apakah puasa dia batal dan apa perbezaan, sekiranya batal, apakah perbezaan dengan tak sedar masa tidur? Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan mengenai pemanggil kedua daripada Pekan. Pekan, subhanallah. Selepas Haji Umar. Sahabat-sahabat Haji Umar Abdul Majid dan Ustaz. Dia belajar Haji Umar kot ni. Subhanallah, bertanya tentang masalah sakit sawan. Sawan sawan tarik dan masalah yang gitu. Sawan ni dia ada macam-macam kategori. Macam dia kes 2-3 minit kan. Maka 2-3 minit tu seolah-olah dia macam biasa je. Maksudnya tak sedar sekejap sahaja, kemudian dia sedar balik. Maka dia diwajibkan lagi berpuasa lah sebab dia masih sedar. Kecuali dia sepanjang hari. Sepanjang hari daripada subuh sampai maghrib tak sedar langsung. Itu tak boleh. Itu tak, maksudnya puasanya tak dikira lah. Dan kalau kita sendiri pun sama juga kan. Mana tak ada niat apa-apa, dia tidur, tak niat langsung sampai maghrib. Maka hari itu lara lah. Puasa kita kena ganti semula. Kecuali sawan itu, orang panggil sawan sampai maghrib, banyak yang tak sedar daripada yang sedar. Tu. Dia jadi macam orang pengsan yang terlalu lama, maka dia tidak dikira puasa pada hari berkenaan. Sebab dia bukan gila tau. Maka pada hari dia tidak sawan nanti, selepas Ramadan, dia kena ganti semula. Kecuali memang sawan dia tu 5 minit sawan, 5 minit sawan, 5 minit sawan. Itu dah jadi penyakit yang berterusan. Kalau penyakit yang berterusan, maka kita tengok kepada doktor pengesahan. Adakah dia penyakit ni akan sembuh ataupun tidak. Doktor kata tak, dia tak akan sembuh. Dia akan jadi macam ni sampailah dia tua nanti ataupun sampai dia meninggal. Maka ketika itu kita kiaskan kepada orang yang terlalu tua ataupun sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Maka kerana itu dia dikenakan bayar fidyah sahaja. Allahu akbar. Nanti kita nak minta sedikit respon Ustaz tentang orang yang bekerja shift pada waktu malam dan dia terpaksa tidur pada waktu siang dalam keadaan tempoh yang sedikit lama Ustaz. Jadi adakah membatalkan ataupun menyebabkan rugi pahala puasanya? InsyaAllah kita akan raikan soalan tu. Kita nak raikan pemanggil di talian pada ketika ini Ustaz, Encik Abdullah Osman dari Seremban. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan soalannya. Ada 2 soalan lah. Ya. Pertama sekali, kalau kita sakit, duduk di hospital, susah nak ambil air semayang semua, dalam keadaan macam tu, boleh tak kita jamakkan semayang kita? Baik. Dan soalan kedua,
ni pasal suntikan vaksin COVID-19 ni. Baik. Boleh tak kita buat istiqarah dulu sebelum buat apa ni? Ambil vaksin tu. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Abdullah yang bertanya dari Seremban. Subhanallah, soalan yang walaupun sedikit luar daripada konteks apa yang kita bicarakan, tapi bagus juga untuk kita raikan sebagai satu gambaran kepada kita. Dua soalan di situ. Mengenai sembahyang tadi kan. Istikharah untuk vaksin kan? Yang sembahyang di hospital, yang kita tak mampu dan sebagainya. Baik. Begini ya, Tuan Haji apa ni? Abdullah. Ni pemanggil tega juga ni. Ini mungkin cara dia tanya tu dia macam askar ni. Askar tu pun kuat kuasa kan. Short and sharp. Baik, soalannya mengenai air sembahyang ataupun kita bertayamum dan sebagainya lah. Kita sakit duduk berada di hospital. Ringkasnya macam ni je. Susah, memang susah. Sebab tu saya pernah ingat, saya pernah syorkan supaya di hospital itu adanya nurse lelaki. Untuk lelaki lah. Sebab Ustaz pernah masuk ke hospital 7 hari buta. Pernah 7 hari buta, memang tak nampak apa-apa kerana mata kena badminton bulu tangkis. Memang tak nampak, memang buta betul, menangis setiap hari menangis. Bila nak ambil air sembahyang, saya bagi tahu, "Nah, saya nak ambil air sembahyang, saya nak sembahyang." Nak sembahyang mana? Awak pun tak nampak kan? Kata, "Mana bilik air?" Kita buta, tak nampak mata, bilik air macam mana kan? So tak apalah, saya pun tampar tangan ke dinding, tap ke dinding, sabu ke muka, tap ke dinding, tangan siku, habis. Saya pun sembahyang. Sembahyang pun tak bergerak lah sebab mata darah, pendarahan tak boleh bergerak. So just klik-klik mata begitu saja kita sembahyang. Oleh kerana susah untuk pergi step yang kedua, maksudnya nak pergi yang kedua susah. So saya telah menjamakkan sembahyang. Tapi kalau tayamum, mana satu tayamum untuk satu sembahyang yang wajib dan beberapa sembahyang sunat, maka 2 kali tayamum. Kalau dapat ambil air sembahyang, Tuan Haji Abdullah tadi kan, nak ambil air sembahyang, kita terus jamak. Kalau kita sedar ketika itu waktunya iaitu waktu takdim, maka zuhur kita jamakkan dengan asar, takdim, maghrib dengan isyak pun takdim. Kalau kita sedar dan kita sihat masa tu waktu takhir, maka kita takhirkan, boleh jamak, tak ada masalah, dibenarkan. Maka mungkin dia nak relate dengan puasa dan sebagainya. Kalau dalam keadaan demikian, susah kita nak berpuasa dan sebagainya, maka kita berbuka dan kita ganti. Kemudian selepas kita sembuh insya-Allah. Soalan yang kedua tadi berkaitan dengan vaksin istikharah. Baik. Istilah kita istikhar. Istikhar itu memilih yang terbaik. Di antara baik dengan tak baik. Tapi kalau dah baik, contoh Anas baik, Ustaz ni pun baik, nak jadikan menantu. Dua-dua baik. Kalau dua-dua baik, bolehlah istikharah. Tapi kalau satu tu Anas baik, satu orang calon lagi tak baik, tak payah istikharah, ambil Anas terus. Dah nampak jelas. Dah nampak jelas. Maka dalam bab vaksin ini, kalau kita kata nak istikharah terlebih dahulu, kata mana yang baik, aku ambil ataupun tidak, buatlah istikharah, tak ada masalah. Mana, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik dalam hidup aku ni, ya Allah, pemilihan untuk aku mengambil vaksin ataupun tidak dan sebagainya. Istikharah. Kalaulah kita mengatakan baik dan tak baik. Tapi sekiranya memang dia baik, kalau dia baik tak baik istikharah. Maka kita tengok ni kepada yang orang kata sikoh, 3 doktor pakar yang sikoh menyatakan dengan vaksin ini menyebabkan sebagai protect, sebagai antibody kita lebih kuat untuk menghadapi virus yang lain yang akan datang. Maka dia tanam dalam tu vaksin supaya yang luar itu datang nak menyinggah, kau ada kat sini, aku tak jadi singgah lah. Dia patah balik. Tapi hak berlaku yang dah berlaku tu, mungkin yang luar tu lagi hebat daripada yang dalam. Vaksin dalam tu kata, alamak, aku tak boleh lawan kau lah. Strain yang lebih kuat. Kau lebih kuat, aku masuk lah. Macam mana? Contohnya begitulah. Jadi nak istikharah silakan. Sebab istikharah ni satu memilihkan antara yang baik tadi. Yang kedua, istikharah juga ialah untuk Allah pilih jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya Allah, tunjuk aku jalan yang benar, bimbing aku jalan yang benar dan sebagainya. Maka itu juga dinamakan istikharah. Maka bolehlah siapa nak beristikharah di antara nak ambil ataupun tidak vaksin. Tapi atas nasihat doktor, kebanyakan yang sikoh, syarat yang sikoh yang boleh dipercayai, maka dia kata ambil, maka kita ambil lah. Sebab ada yang tak boleh ambil. Sebab ada simptom-simptomnya, maka dia tak dibenarkan ambil untuk seketika.
Wallahu a'lam. Allahu akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya sebelah tadi, Ustaz. Sudah tak sudah kita nak tamat di TV3 siaran dan kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Banyak lagi yang akan kita kongsikan untuk topik pada hari ini, puasa sewaktu sakit dan musafir. Terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, istimewa Ramadan. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 kami bawakan kepada anda untuk topik pada hari ini, puasa sewaktu sakit dan musafir. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaluddin Yunuh, dan telah pun banyak soalan dan juga perkara-perkara yang kita bahaskan mengenai topik kita pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita, hubungi 18881677 atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi poster di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan salam nuzul Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat sama-sama mentadabbur dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Nur Farzana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkongsi dan bertanya masalah yang dilalui. Saya salah seorang insan OKU yang bernafas menggunakan alat bantuan pernafasan menerusi lubang di tekak yang telah dibedah oleh pakar semasa di hospital dahulu. Dan lubang pada tekak tersebut sentiasa mengeluarkan kahak dan perlu menyedut kahak tersebut menggunakan mesin penyedut kahak dan perlu memasukkan wayar penyedut kahak tersebut. Soalannya Ustaz, adakah batal puasa apabila saya memasukkan wayar tersebut ke dalam lubang tekak tersebut untuk menyedut kahak itu? Itulah soalan saya Ustaz. Soalan yang cukup panjang dan juga menarik untuk kita bahaskan sedikit Ustaz. Baik, dalam hal ni kita tengok kepada perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya ialah memasukkan sesuatu kepada rongga. Rongga itu sendiri pun dibahaskan lagi. Rongga yang masyhurnya disebutlah rongga yang orang kata yang tersedia ada seperti lubang hidung, telinga, dubur, kemaluan depan dan belakang dan sebagainya. Maka dalam kes ini dia ditebuk untuk membantu pernafasan, untuk membuang kahak dan sebagainya. Maka dia tidak masuk dalam yang membatalkan puasa. Tetapi dalam kes ini sekiranya doktor menyatakan lebih baik berbuka kerana boleh memudaratkan dan sebagainya, maka dia boleh berbuka. Sekiranya disebut oleh doktor yang siqah bahawasanya penyakit kamu ni akan berlarutan sampai akhir hayat kamu, maka kamu perlu membayar fidyah sahaja, tak perlu berpuasa. Tapi kalau ada harapan untuk sembuh, maka kamu hendaklah menggantikan semula, tinggalkan puasa, gantikan semula apabila kamu telah pun sembuh. Itu mengikut doktor, kena dengar doktor pakar dia. Tapi dalam keadaan begini, adakah batal ataupun tidak, dan dia boleh puasa, dia kata rasa nak puasa, maka dia boleh berpuasa kerana hal demikian tidak membatalkan puasanya. Macam orang masukkan swab test lah yang tu kan, ada keperluan ataupun juga yang orang kata masuk ubat di bawah lidah, orang yang jantung dan sebagainya. Dan pandangan setengah-setengah fatwa inhaler bagi orang yang asma dan sebagainya dibenarkan, walaupun pada asalnya itu memasukkan seolah-olah masukkan makanan, tapi dia sebenarnya dia bukan masuk makanan, dia masuk gas untuk memberi rongga ruang itu terbuka untuk dia bernafas. Maka ada fatwa yang menyatakan membenarkan inhaler itu sendiri. Maka dalam kes ini dia menebuk saluran untuk membuang kahak, bukan nak masukkan makanan dan sebagainya. Maka kalaulah nak berpuasa
dan tidak memudaratkan, silakan. Tapi kalau dia doktor kata memudaratkan, maka ganti semula bila ada kesembuhan, insya-Allah. Wallahualam. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Ramai ustaz yang bertanya hari ini, terutamanya para pemanggil kita. Pemandangan topik juga cukup menarik dalam keadaan kita berpuasa ketika mana ujian ni ustaz, subhanallah. Dan berikutnya di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya, Supinah Yusof yang telah pun bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, dan selamat puasa. Ya, selamat puasa. Silakan soalannya. Ustaz, macam ni kan, orang yang musafir jalan jauh dibolehkan berbuka kan? Orang yang sakit juga dibolehkan. Tapi kalau dia menahan Ustaz, dia macam dia tak nak buka lah. Walaupun sakit pun ditahan juga. Adakah sama ganjaran orang yang puasa dalam keadaan sakit dengan orang yang sihat? Satu lagi kalau kita ni sakit tekak, lepas tu hanya ubatnya selalu insya-Allah dengan berkumai garam. Tapi tak tertelan lah. Adakah batal Ustaz? Baik, terima kasih. Itu je soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik. Dua soalan tentang itulah bab berkumur tu, saya bimbang tu Ustaz. Subhanallah, bab berkumur tu terutamanya ibu yang bila dia perlu berkumur air garam, terutama ibu yang mengandung Ustaz di hospital, saya bertanya. Okey, baik. Dia berkumur, kebanyakan di bulan puasa ni dia buat lebih sunnah lah Nas. Biasa kita buat 3 kan. Dia tengok budak-budak ni dia buat sampai 5, 7. Kata kenapa banyak sangat ni ambil pahala sunat. Tapi masuk banyak, keluarnya sedikit kan. Sebenarnya gini, dia berkumur sebab itu bila kita kerap berkumur hukumnya makruh. Betul. Allah nak tengok kesungguhan kita untuk melakukan ibadat dia yang sebenarnya. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu air yang sisa-sisa air yang ada di celah-celah gigi kita, di atas lidah lepas kita berkumur, kita akan telan dan dia tidak membatalkan puasa, Dia tidak membatalkan puasa. Maka kita relate-kan dengan yang tadi, dia berkumur-kumur dan bila dia telan, dia rasa masin, dia akan makan. Tapi dia kenalah berkumur, kemudian dia biarkan seketika untuk kesembuhan dalam mulut dia, mungkin dia sakit di mulut sebagainya, kemudian dia kenalah berkumur dan meluahkan keluarlah supaya dia tidak tertelan terasa garam atau terasa manis dan sebagainya. Kecuali ada kecuali. Contoh kita ni jenis naik motor mulut tenganga kan. Tiba-tiba hujan. Hujan turun atas bibir, maka masuk dalam rongga kita, maka dimaafkan. Kita pun lalu ke tepi kilang gula. Mulut kita nganga juga. Kebetulan debu gula seru masuk. Mana itu kebetulan kita lalu ataupun rutin kita lalu waktu. Kita memang dah nak tutup mulut tapi tak boleh. Kita memang tenganga. Tak sempat Ustaz. Bukan memang nganga. Memang dia suka tenganga. Musim tak puasa pun dia nganga. Musim puasa pun dia nganga. Maka dia dimaafkan. Tapi jangan segala pusing mulut kat situ. 2-3 kali tawaf. Lepas tu cari hujan. Itu tak boleh lah. Dia sengaja kan. Maka kita tadi sebab dia nak berubat. Hajah Supinah. Kita nak berubat dan sebagainya, tapi jangan sampai tertelan. Nanti seolah-olah kita sengaja menelannya. Sebab kita sengaja ambil air garam tadi, berkumur dan sebagainya. Macam orang gosok gigi kan. Gosok gigi untuk hilangkan bau, bau mulut. Sedangkan Allah dah sebut dah rihul atyab min misik. Atyabu min rihil misk. Maksudnya kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khulufu fami saimi, nescaya bau mulut seorang yang berpuasa atyabu indallah, lebih baik, lebih harum di sisi Allah min rihil misik, daripada bau kasturi. Sebab itu makruh kita gosok gigi selepas pada matahari gelincir dan sebagainya. Walaupun ada perubahan bau dan sebagainya, tapi Allah kata aku seronok. Aku rasa dia yang lebih baik. Maka hajah hadirin yang berkaitan dengan yang kedua tadi kita jawab. Yang pertama tadi Ustaz dah pun menjawab dengan soalan sebelum ni tentang memaksa diri untuk juga memaksa berpuasa. Diri. Okey, yang tu pun sama kita dah jawab dah. Jangan sampai mudarat. Betul. Maksudnya boleh puasa tapi kalau mudarat tak boleh. Sebab jaga nyawa itu lebih besar. Sebab kita nak jaga agama. Kita kata jaga agama boleh besar, betul, tapi kalau tak ada nyawa macam mana jaga agama? So kena jaga nyawa untuk jaga agama. Jaga SOP untuk jaga agama. Yang kata jaga agama dulu baru jaga SOP. SOP kena jaga sebab melibatkan manusia. Ia nak menghidupkan agama itu manusia. Bagaimana agama nak hidup kalau manusia tak ada? So SOP perlu dijaga. Yang tadi pun jangan kita melaratkan diri sehingga mudarat, menyebabkan kita tak boleh jaga agama yang akan datang. Wallahu a'lam. Itulah antara rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syariat kepada mereka-mereka yang tidak boleh berpuasa. Tidak perlu memaksa diri Ustaz. Dan berikutnya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Okey, saya Ismail. Ya. Saya ada 2 soalan sini yang ringkas. Ya, baik. Yang pertama, tanya Ustaz, seseorang miskin yang tidak mampu berpuasa disebabkan penyakit kronik, nak bayar fidyah pun tak mampu kerana tiada wang ringgit. Jadi bagaimana dengan situasi sebegini? Baik, cantik. Okay, soalan yang kedua, mengapa dan apakah hikmah Allah SWT mengabulkan doa orang dalam musafir? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan yang cukup cantik Ustaz daripada Tuan Ismail Maisa Sungai Buloh tentang yalah miskin susah macam mana nak bayar fidyah Ustaz. Nak ganti puasa tu tak ada masalah. Tapi nak bayar tu tak ada. Kemudian yang kedua tentang masalah doa bagi orang yang bermusafir. Baik. Mengenai orang yang sakit kronik, namanya sakit kronik. Sakit kronik mana tak ada apalah. Dia tak mampu nak puasa. Kemudian dia kena bayar fidyah. Tak mampu pula bayar fidyah kerana kemiskinan dan sebagainya. Okey, pertama sekali Tuan Haji Ismail, kita melihat kepada waris. Hak itu dah tak ada. Kalau warisnya ada, maka waris disunatkan. Bukan wajib warisnya disunatkan untuk fidyah untuk yang sakit kronik tadi. Sekiranya tidak mampu juga, warisnya dah tak ada, dah susah semua sekali, maka orang mukmin yang lain. Kalau tak boleh juga, maka berjumpalah yang berhormat setempat. Dia bertanggungjawab untuk berusaha mendapatkan baitul mal ataupun sebagainya. Maka orang yang sakit kronik, yang lagi miskin, tak ada waris, maka dia tidak dikenakan taklif apa-apa dah, kecuali pemerintah yang bertanggungjawab ke atas dirinya. Satu. Kemudian yang musafir, kenapa doa orang musafir ini Allah makbulkan? Kerana dia dalam keadaan dia kesusahan, dalam keadaan kepayahan, macam orang puasa juga, penat sebagainya. Dia tetap juga angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anis saim hatta yafturu, daripada orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, anil musafir, daripada orang musafir, Allah akan kabul permintaan mereka. Kerana dalam keadaan susahan macam mana pun dia tetap juga cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika itu dia sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz untuk topik pada hari ini. Kita nak berehat seketika sekali lagi. Biasakan kehidupan normal baru, dakwah tanya Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, istimewa Ramadan, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik puasa sewaktu sakit dan musafir. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaluddin Yunuh. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita untuk topik pada pagi ini. Di Facebook, Razali Zali Ismail bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, bermusafir di zaman baginda Rasulullah SAW dahulu memang mencabar dan seorang musafir itu boleh dibenarkan untuk tidak berpuasa, tetapi di zaman sekarang ini dengan segala kemudahan yang ada, apakah patut seseorang musafir itu tidak berpuasa? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Sekali lagi tentang musafir, Ustaz. Ya. Sebenarnya ini adalah rukhsah. Kelonggaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maksudnya pada zaman Ar-Rasul, macam Ustaz sebut awal tadi, dengan susahnya, padang pasirnya, kenderaan dan sebagainya menyebabkan susah, maka dibenarkan. Maka umumnya dibenarkan itu diberi pilihan. Betul. Mana ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sama ada nak meneruskan puasa ataupun tidak. Betul. Kalau kita rasa senanglah aku ni, cepat sampai, tak penat, tak apa, peluh pun tidak dan sebagainya, maka ambillah
wa antasumu khairul lakum, iaitu berpuasa itu lebih baik. Ini bila rukhsah ini nanti kalau Allah tak bagi, apalah Allah Subhanahu Taala, aku musafir kan. Kita mungkin tak penat, tapi orang yang naik kereta kecil bersumbat-sumbat mungkin dia rasa penat. Mungkin kita yang naik flight, mungkin kita naik kereta yang selesa tak penat. Tapi bagi orang naik kereta kecil kan, kereta kecil tapi muat 7 orang. Allah, bila nak sampai aircon pula tak ada, sebagai contoh. Lepas tu macam-macam lah. Jadi kesusahan itu Allah Maha tahu. Lalu Allah bagi pilihan. Bukan Allah kata, mungkin tak. Sebab tu ulama berbahas mengenai orang yang musafir ataupun sakit, sama ada nak berbuka ataupun tidak. Maka Tuan Zali, kalau kita musafir, diberi pilihan. Sama ada nak berbuka ataupun tidak. Mazhab kita Syafi'i, kalaulah dia tidak memenatkan, maka tasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Tapi Hambali kata kalau itulah rukhsah yang Allah berikan kepada kita, ambillah rukhsah itu. Sebab dia kata laisa minal birri minas siyam fi safar. Tiada kebaikan berpuasa bagi orang yang dalam kemusafiran. Dia ambil hadis itu. Sebenarnya ada perbahasan mengenai hadis berkenaan mengenai situ sebenarnya tiada kebaikan untuk berpuasa sekiranya ada sekiranya, maksudnya itu perbahasan alim ulama. Kalau dah tak ada apa-apa masyakkah, maka puasalah lebih baik. Betul. Maknanya boleh kita berbuka, tak ada kebaikan dengan sebab kita tak ada apa-apa sebab dan sebagainya. Itu pandangan segelintir daripada Al-Hanabalah ataupun Imam Hambali. Tapi kita Syafi'i ambil pandangan tak penat, tak ada apa-apa kesusahan, puasa itu lebih baik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan kesinambungan daripada apa yang Ustaz sebut, ada yang bertanya tentang musafir lagi Ustaz di Facebook. Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya Ustaz, sebagai musafir yang dibenarkan untuk tidak berpuasa, adakah dianggap seseorang itu sombong dengan Allah seandainya dia tidak berbuat demikian, yakni mengambil rukhsah itu, kerana Allah telah memberikan jalan kemudahan kepadanya? Terima kasih atas pencerahan. Ini kesinambungan daripada soalan. Baik. Tadi, sebab itu sebenarnya pilihan. Siapa nama dia? Zurina. Intan Zurina. Maksudnya wa antasumu khairul lakum. Mana pilihan situ lebih baik kamu berpuasa sekiranya tidak membebankan kamu. Tapi rasa beban, ambillah yang berbuka. Itu maksudnya di situ. Boleh diganti sekiranya beban. Kalau tak ada beban, maka berpuasa lebih baik. Maka yang bab ini bukan kesombongan, bukan kita tak terima. Kita ambil Allah bagi kelonggaran sekiranya. Ambillah lah sekiranya awak perlu nak call isteri awak, ambillah sekiranya perlu. Tapi dia tak perlu Ustaz, terima kasih, tak perlu. Adakah Anas itu sombong apabila saya bagi handphone sedangkan dia tak perlu? Maka Anas tak sombong. Ustaz bagi offer kat dia, ambillah kalau Anas kata tak apalah Ustaz, sebab sejak lagi dah habis rancangan ni, isteri saya akan sampai, contoh. Maknanya Anas tak sombong. Begitu juga dalam kes tadi. Maksudnya kita tak sombong. Allah bagi, kita tak nak ambil. Tak ambil itu dengan sebab Allah bagi pilihan. Kecuali Allah suruh ambil. Tapi di sini Allah bagi pilihan. Kalau kamu penat dan sebagainya, wahai hamba-hambaku, ambillah. Tapi kalau kamu tak penat, kamu puasalah. Itu mana cantiknya Islam itu begitu mudah memberi orang kata kelonggaran kepada hamba, rukhsah sebagai kelonggaran, sama ada segi sembahyang, segi puasa dan apa jua sekalipun. Allah Maha mengetahui akan segala kemampuan hamba-hambanya, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, ada yang bertanya di WhatsApp saya tentang puasa bagi wanita yang istihadah, yakni darah penyakit, dan juga wanita yang mengambil ubat untuk tahan haid supaya dapat berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Dua soalan di situ Ustaz. Orang istihadah ni tak ada masalah lah. Maksudnya dia habis haid, ada kesinambungan daripada darah penyakit. Darah penyakit dia tetap juga kena solat, maka tetap juga dia kena puasa lah. Settle yang tu. Kemudian yang mengambil ubat tahan macam pergi umrah dan sebagainya, maka ulama kita mengharuskan dia untuk mengambil. Bukan kata wajib dan sebagainya, maknanya bukan haram. Maksud dia boleh mengambil pil penahan haid untuk kekal sebulan, tak datang haid lepas itu, tapi dengan nasihat doktor tahu, jangan pandai-pandai. Sebab nanti benda tu memudaratkan. Mungkin kita rahid tu dia akan jadi
jadi rosak dia punya kitaran. Sebab kitaran ni Allah yang pusingkan. Seminggu kemudian naik bulan-bulan tu lari seminggu. Tiba-tiba kita makan boleh memudaratkan. Dengan nasihat doktor, tengok badan ni, okey kamu dibenarkan, dibolehkan kerana tidak memberi mudarat apa-apa. Macam vaksin tadi lah. Ada orang yang pesakit ini tak boleh ambil vaksin, yang tak boleh ambil vaksin. Maksud atas nasihat doktor. Jadi boleh. Hukumnya adalah harus dengan nasihat doktor pakar yang siqah mengenai pengambilan pil penahan haid ketika bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan utamanya kepada ibu-ibu dan juga akak-akak kita di luar sana yang menonton pada pagi ini. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Ngah Cik bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah dengan wanita hamil yang dinasihatkan oleh doktor untuk berpuasa secara selang-seli walaupun kandungannya normal? Nak ikut nasihat doktor atau teruskan berpuasa penuh? Orang tua-tua zaman dahulu elok je hamil tetapi berpuasa penuh. Tapi bila mana doktor nasihatkan rasa bersalah pula. Mohon pandangan Ustaz. Subhanallah. Ni orang yang nak sangat raih pahala puasa Ramadan Ustaz. Orang dulu-dulu kerjanya baik, bagus, rajin kan. Orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu makan sayur-sayuran, makan benda yang berkhasiat. Orang dulu-dulu tak ada ancaman luaran. Betul. Orang dulu-dulu banyak, maksudnya orang dulu-dulu ni sebab dia antibody dia kuat, ancaman luar pun tak banyak. Sekarang kita antibody tak kuat, ancaman luar lagi kuat. So nasihat doktor itu kita ambil, kita dahulukan dalam bab ini. Tapi sekiranya kita ambil, sekiranya tidak memudaratkan, teruskanlah puasa itu. Sebab dalam segi hukum agama pun, dalam kitab fiqh kita, mazhab Syafi'i kita, fiqh ini pun menyebut mengenai perempuan yang hamil, perempuan yang menyusukan anak, sekiranya dalam kitab ini sebut sekiranya boleh mendatangkan mudarat kepada diri dia, datang mudarat, maka dia boleh berbuka. Doktor tadi kata selang-seli dan sebagainya. Tak kisahlah doktor kata selang-seli apa. Kita ambil kata kunci daripada kitab ini, sekiranya memudaratkan, maka dibenarkan berbuka dan ganti. Sekiranya mudarat diri dan mudarat kandungan ataupun mudarat diri dan mudarat penyusuan, maka dia boleh berbuka, dia kena ganti dan kena bayar fidyah kerana ia melibatkan nyawa orang lain. Maksudnya dia boleh berbuka ganti nanti, kemudian dia juga perlu bayar fidyah akan anak susuan yang disusukan sama anak-anak sendiri atau upah ataupun yang hamil dalam kandungan. Aku nak ambil kira yang tu. Maka kalau kata kes ini yang bertanya siapa tadi? Cici. Bukan. Siapa tadi? Tak apalah. Sahabat kita yang bertanya. Yang bertanya. Jadi maknanya dia boleh berbuka dengan nasihat doktor ataupun nak meneruskan puasa sekiranya tidak memudaratkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi Ustaz yang kita nak raikan. Dan soalan Ustaz, kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan situasi kecemasan kritikal, contohnya tersesat dalam hutan ataupun lemas di lautan. Puasanya bagaimana Ustaz? Status puasanya, subhanallah. Okey, dia tersesat di hutan. Kalau dia boleh puasalah. Tapi kalau dia tak mampu, sebagai contoh, penat sangat nak cari jalan keluar dan sebagainya, maka dia dibenarkan untuk berbuka. Waktunya Ustaz? Waktunya untuk bermula dia menahan diri daripada tidak makan dan juga tidak minum, memandangkan masa sukar untuk ditentukan pada ketika itu. Maknanya dia tak tahu masa dan sebagainya. Okey. Kita ambil macam contoh negeri ataupun negara yang berada di kutub dan sebagainya, yang gelap 24 jam. Masa bila nak kira? Maka sebagian ulama nyatakan ambil masa Mekah. Masa Mekah dan masa Madinah. Sebab dia tak ada cerah. Semua gelap. So, satu pandangan. Pandangan luar kata ambil negara yang paling dekat dengan dia. Apa-apa negara yang paling dekat dengan dia, kita ikut waktu dia. Dalam kes dalam hutan tadi, kalau dia kata memang dia masuk gelap, tak tahu macam mana, maka kalau dia ada petua dia, kita ikutlah petua dan sebagainya. Mungkin kita nampak cahaya gelap ataupun cahaya terang dekat dengan bandar dan sebagainya. Kalau tak ada, kalau jam semua dah tak ada, maka ketika itu dia berijtihad lah. Maksudnya ijtihad itu bukan dia mujtahid, tidak. Dia bertiap untuk menentukan arah kiblat, menentukan masa waktu. Dia pun rasa, aku berjalan tadi dah lebih 10 jam. Kalau ikut dah 10 jam, aku masuk tadi lebih kurang, kata subuh. Tapi dia 10 jam, mana lebih kurang sejam, lebih kurang. Dia boleh agakkan. Maka ketika dia berijtihad dan dia berbuka puasa. Dah habis Ramadan, kalau dia keluar nanti, dah habis Ramadan, maka ketika itu disunatkan untuk dia berpuasa ganti semula.
Wallahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, soalan di Facebook, Ustaz Rasid Cik bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula dengan orang yang koma sepanjang bulan Ramadan? Masih belum sedar diri komanya. Adakah dia wajib menggantikan puasanya atau membayar fidyah saja atau kedua-duanya sekali? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Okey, ini dia koma. Dia koma sebulan. Mana tak sedar, tak tahu, tak ada taklif. Raf'ul qalam anin na'im hatta yastayqazu. Mana terangkatnya qalam daripada seorang itu sehinggalah dia sedar. Maka habis-habis Ramadan masuk akhir raya barulah dia sedar, sebagai contoh. Maka ketika itu sebahagian ulama kata dia kena qada balik ataupun hendaklah membayar fidyah. Kerana dia masih lagi hidup selepas. Masih hidup selepas. Kecuali tak ada dah. Doktor kata dia ni koma-koma terus dan akan noktah nanti. Itu mati. Maka tak ada apa-apalah. Tapi ini dia sedar balik. Maka sepanjang itu dia dikenakan untuk bayar fidyah. Sebahagian daripada ulama yang menyatakan demikian. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita telah pun hampir ke destinasi penerbangan kita dalam channel Ustaz pada pagi ini Ustaz. Kita akan mendarat tak lama lagi Ustaz. Jadi terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah dengan keberkatan dan kemuliaan bulan Ramadan. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk topik pada pagi ini Ustaz. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan selamat kita, mudah-mudahan dunia dan juga akhirat. Amin insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله bulan Ramadan ini penuh keberkatan ini ya Allah. Kami berada di fasa terakhir Ramadan ini ya Allah. Maka berikanlah kami keberkatan Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Di kemudian Ramadan ini juga ya Allah, angkatkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah segala cubaan dugaan engkau COVID-19 yang sedang melanda dan menggila lagi pada tikaran saat ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Junuh atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Esok sebagaimana biasa bersama dengan moderator Da'i Lokman dan yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab selaku panel untuk topik Ramadan dan kesihatan pada jam dan juga waktu yang sama. Terus kekal menonton Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Salam nuzul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.